Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya kalau kita dah duduk bersebelahan ni, ada tetamu istimewa yang berada dengan kita. Kerana kita nak berbincangkan satu model perniagaan baru dan gangguan global yang melanda ketika ini. Kita tahu sedikit sebanyak membantu mentransformasikan perusahaan dan kita ketika ini juga transformasi adalah perkara paling penting berbanding sebelum ini dalam meningkatkan tenaga kerja dan kemahiran dalam sebuah pasukan. Tenaga kerja yang berdaya tahan juga perlu diterapkan ketika ini untuk mampu menghadapi apa jua rintangan pada masa hadapan. Dan pastinya dalam memperkasa usaha ini, pelbagai langkah perlu dilakukan termasuk mendapatkan bantuan dari agensi yang berkaitan. Dan ini termasuk pemantauan dan latihan yang diberikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC terhadap syarikat teknologi yang terpilih. Dan untuk bercakap lanjut mengenai usaha ini, hari ini kita akan bersama dengan Eugene Ng, merupakan pengarah Tech Capital Sdn Bhd yang bersama dengan kita di studio pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Eugene. Selamat pagi. Ya, baik. Pertama sekali kita nak bercakap mengenai perkara ini seperti yang kami berdua sebutkan sebentar tadi. MTDC ini memainkan peranan yang sangat penting seperti latihan dan pemantau. Kalau boleh Encik Eugene kongsikan apakah mungkin bentuk bantuan yang diterima oleh MTDC dalam kita bercakap berkenaan mentor dan juga latihan yang diberikan. Terima kasih atas jemputan ke program Astro Awani ini. Ya. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya ingin mengulas sedikit sebanyak mengenai tema kita pada hari ini. Dari sudut pandangan COVID-19, pandemik COVID-19 ini, pengajaran kita boleh iktibarkan dari pandemik ini adalah kita sedar bahawa status quo itu is not good enough. Status quo itu tidak cukup. Kita haruslah memperbaiki dan meningkatkan kemahiran kita menerusi upskilling, training, mentorship dan sebagainya. Sebab itu di MTDC kita ada Center of 9 Pillars, Core 9P, yang memberi latihan hard skill seperti coding, hard skill untuk IR 4.0 seperti coding, programming, IoT, cloud computing dan sebagainya. Dan selain itu, kita juga ada Tentra, Technopreneur Training Academy yang memberi latihan soft skill seperti pembentangan, closing sales and marketing, menyediakan kita untuk wawancara Astro Awani seperti ini kan. Tetapi pada masa yang sama juga kedua-dua soft skill dan hard skill ni sekadar itu tidak cukup juga. Kita kena menyatukan dua-dua skill ni dengan pengalaman dan juga ketahanan, resilience, daya tahan yang cukup untuk kita berjaya dalam perjalanan usahawan yang sukar ini. Jadi MTDC sebagai organisasi induk itu memainkan peranan yang penting dalam aspek ini. Sebagaimana seperti yang kita sedia maklumkan, pengalaman dan daya tahan kita belajar dari seperti yang diorang kata experience comes from failure. Kita belajar dari kegagalan. Dan MTDC sebagai platform mentorship, so sistem sokongan. Dari situlah dengan ada mentorship yang betul, barulah boleh kita belajar benda yang baik dari kegagalan. Kan? Dan dengan sistem sokongan yang sesuai, ia memastikan supaya kita satu kegagalan tu kita usahawan ni tak gagal jatuh tersungkuh terus. Tidak gagal selamanya lah. Yes. Okay. Cuma kita nak melihat ketika menerima latihan dari MTDC ni, terutamanya ketika dalam tempoh pandemik ini, mungkin agak sukar dan juga terbatas sedikit. Mungkin Eugene dapat jelaskan dengan kita sedikit pengalaman-pengalaman sepanjang menerima latihan ini dan juga mungkin ada pengalaman yang unik dan sebagainya nak dikongsikan. Pengalaman unik ini dari latihan kami di Core 9P, latihan tim kami. Di Core 9P kami ada tim dari syarikat kami T-Robot. Kami ada about 20 staff. Yang tapi 20 staff ini adalah staff yang sangat muda. Saya lah orang paling tua kat company kami. Kami ada staff yang kami dapat graduate dari universiti, yang kerja di pada mulanya kerja di kedai Sembaneka, yang kerja sebagai food rider. Dan kami ambil staff ini dan mengajar dan train mereka dari kedai Sembaneka. Sekarang dia
mereka boleh menguruskan projek-projek robotik kami dengan syarikat konglomerat dari Korea Selatan, dengan syarikat besar dari Oman dan Afrika. Dan bila kita bercakap mengenai IR 4.0, ramai yang menyuarakan tentang ketidakpastian dan juga mungkin ada yang risau, gusar mengenai perkara itu. Namun macam mana IR 4.0 ini dapat meningkatkan sebenarnya kemahiran lain atau nak upskillingkan lagi kemahiran itu? Yang biasanya orang ramai gusar pasal IR 4.0 ni adalah kemungkinan kehilangan pekerjaan yang sedia ada kan. Pada pendapat saya, kehilangan pekerjaan ni, adakah IR 4.0 ni akan efek pekerjaan? Jawapan yang ringkas sudah pasti dia akan efek kan. Adakah ia akan menghilangkan pekerjaan sedia ada? So jawapannya pun sudah pasti ia akan berlaku. Tetapi yang pentingnya kita melengkapkan diri dengan kita dengan kemahiran yang baru kan. Namanya pun IR 4.0. Maksudnya ada IR 4.1, ada 1.0, 2.0, 3.0 dan juga ada lonjakan penggunaan komputer. Semua perubahan dan kemajuan ini tak pernah pun mengakibatkan masalah pengangguran besar-besaran selama ini. So, yang pentingnya kita mesti melengkapkan kita dengan kemahiran-kemahiran sesuai untuk supaya kita tidak dihanyutkan arus perubahan ni. Betul. Saya suka apa yang jawapan daripada Eugene tadi. Cumanya sebagai syarikat terawal ataupun syarikat terawal sebagai technopreneur yang melibatkan diri dalam IR 4.0, apa pendapat anda? Bagaimana kemahiran yang bakal kita lihat pada masa akan datang? Kemahiran IR 4.0 itu ada banyak. Yang macam di MTDC kita ada Center of 9 Pillars. So 9 Pillars tu bermaksud ada 9 kemahiran yang berkaitan IR 4.0. So tapi kalau pada hari ini saya perlu menjawab soalan dengan satu kemahiran yang sangat penting. Pada pendapat saya, kemahiran itu adalah coding. Coding adalah satu kemahiran yang akan menjadi satu kemahiran yang sangat-sangat penting di masa hadapan. Kerana macam kita bertutur, kita communicate boleh dalam bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Korea, bahasa Cina dan sebagainya. Coding adalah kemahiran yang kita boleh guna untuk bertutur dengan mesin, smart, artificial intelligence dan robotik pada masa hadapan. Menarik sekali apa yang dikatakan. Dan bagaimana sebenarnya IR 4.0 ni atau IR 4.0 ini membentuk keperluan kemahiran sektor pembuatan? Adakah keperluan kemahiran tertentu juga diperlukan, Eugene? Kalau kita berbincang pasal sektor pembuatan di Malaysia, sektor pembuatan di Malaysia pada masa ini masih sangat bergantung kepada tenaga manusia. Disebabkan tenaga manusia di Malaysia agak murah. Untuk mengatasi masalah ini ada dua pendekatan. Satu is kalau tenaga manusia meningkat kosnya, dia akan mendorong perniagaan untuk adopt otomasi. Tapi itulah ada soal ekonomi itu, insan biasa macam kami tak boleh buat apa-apa lah. So kami menggunakan pendekatan kedua, iaitu untuk mengurangkan kos otomasi dan pada masa yang sama membentuk barisan pekerja yang mahir dalam menguruskan teknologi ini. Dan cumanya pada pendapat Eugene sendiri, bagaimana Eugene melihat adakah jurang antara sistem pendidikan kita dengan kemahiran masa depan sebenarnya yang diperlukan? Ini soalan yang bagus. Jurang between pendidikan kita di Malaysia dengan industri memang ada. Tetapi jurang ni pada pendapat saya, pada pendapat peribadi saya, jurang ini tidaklah ketara seperti yang selalu diwawakan. Masalah yang actual adalah job mismatching tu. Graduate kita yang keluar dari universiti dalam jurusan engineering ke, robotik ke atau sebagainya, job mismatching itu selalu berlaku. Sebab itulah pada surface-nya nampaknya macam ada jurang pendidikan ni, tapi tidak ketara seperti yang selalu kita lihat. Eugene sendiri ada cadangan ataupun buah fikiran bagaimana sebenarnya kita nak tangani jurang kemahiran tu? Number one, macam seperti agensi-agensi kerajaan yang berkaitan,
yang ada mengandalkan program-program industry apprenticeship yang kalau tak silap di MTDC pun ada program industry apprenticeship ni. Yang ini akan membantu matching skill pekerjaan dengan pekerja yang sedia ada. Dan tadi Eugene ada bercakap mengenai IR 4.0 ni benar akan menjejaskan dari segi pekerjaan. Cuma yang penting bagi kita adalah untuk kita bergerak seiring dengan teknologi dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya dari segi cara mentor dan juga latihan menyediakan anda ataupun latihan yang menyediakan yang telah pun ditawarkan ni untuk menawarkan kerja pada masa hadapan dan sebagainya? Mentorship ini akan membantu pekerja itu meningkatkan pengalaman dia dalam sektor-sektor yang tertentu. Dengan kalau diberi masa, semua pekerja ini kalau diberi masa dengan untuk meningkatkan pengalaman ini, skill yang mereka belajar dari universiti, dari pendidikan mereka akan boleh digunakan pakai pada dalam industri. Baik, jika ada graduan yang berminat dalam industri 4.0 ini, ke mana sebenarnya dia perlu pergi dan apa mungkin platform-platform yang disediakan untuk berkembang? Kalau ada graduan yang berminat dalam jurusan IR 4.0, robotik dan sebagainya, pada pendapat saya, buat masa ini kerajaan Malaysia, agensi kerajaan kita, ada banyak agensi yang menyokong pembentukan startup IR 4.0 seperti agensi seperti Magic, TPM, MTDC, Mari kan. So startup ni adalah tempat yang paling sesuai untuk graduan-graduan yang muda tapi passionate dalam jurusan mereka. So kalau mereka join startup macam kami lah, mereka akan mempunyai peluang yang besar untuk belajar banyak-banyak disiplin yang berbeza dalam masa yang sangat singkat. Baik, anda dah dengar tu, itu sebenarnya banyak peluang yang tersedia dalam IR 4.0 ini, cuma kita perlu ambil bagaimana peluang itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Eugene Ng, Pengarah Tech Capital Sdn Bhd dalam berkongsi dengan kita berkenaan dengan latihan dan program mentor lonjakan perniagaan yang disediakan oleh MTDC. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.